40 pendek tak jadi. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali menonton podcast tentang kita. Di kiri saya ada Audi Nabil. Hari ini saya tak berseorangan. Semua. Setelah 2-3 minggu, 2-3 episod juga kan. 2-3 episod saya berkeseorangan. Hari ini saya ada peneman. Dan kita ada juga tetamu jemputan untuk bukanlah meraihkan tapi memperingati bulan kesedaran kesihatan mental, iaitu bulan 10 lah. Mungkin podcast ni akan keluar hujung bulan 10, tapi dah direkodnya pada pertengahan bulan 10. Ya, jadi hari ni kita nak bincangkan satu tema yang saya rasa agak dekat dengan masyarakat sekarang. Ya, betul. Bagaimana perceraian itu menjadi kesan, memberi kesan kepada dan impak kepada anak-anak. Betul. So terutamanya anak kecil dia. Ya, betul, anak kecil. Sebab kalau yang dah dewasa dia orang dah berfikiran matang, dah boleh pilih nak duduk dengan siapa, dan dia punya development otak tu dah boleh sampai tahap di mana dia orang boleh membezakan yang baik dan buruk. Tapi somehow sebenarnya boleh jadi juga pada saya punya limitation of knowledge ni lah. Saya rasa macam somehow boleh juga affect mereka-mereka yang dah remaja, walaupun dah remaja ni. Tapi tak, walau macam mana pun kita akan discuss ke arah yang macam tu lah. Macam mana pembentukan diorang punya personality, kalau andai kata ada terjadinya penceraian kan. Jadi kita bawakan satu tetamu. Sebelum kita orang panjang lebar, biar tetamu tu yang cakap dan kenakan diri dia. Kita bawakan seorang tetamu yang bagi saya mungkin ada sedikit pengetahuan dan pengalaman terhadap perkara-perkara yang kita nak bahaskan. So dipersilakan tetamu kita untuk memperkenalkan dirinya. Okay, hai, Assalamualaikum. Saya Intan Raihan, seorang pegawai psikologi klinikal lah, ataupun clinical psychologist. So tetamu ni pada mula nampak macam introvert sikit. Saya dah trauma dengan podcast orang-orang introvert. Tapi saya dah berbual panjang tadi. So saya rasa banyak benda yang kita boleh cerita, banyak benda yang kita boleh bahaskan lah dalam, dan bukanlah bahaskan, kongsi juga. Betul. Dia bukan, jangan rasa podcast kita orang terlalu ilmiah sangat. Kita nak santai-santai je. Ni santai je. So hari ni kalau kita tengok lah Intan, betul. Ramai yang diuji dengan perpisahan lah. Betul. Rumah tangga. Sebelum kita pergi impak dia kepada anak-anak, sebenarnya mungkin apa kesan buruk terhadap pasangan tu sendiri yang mengambil keputusan untuk berpisah lah. Kita mungkin nampak kesan baik, dan kesan baik dia mungkin dia lebih bahagia ke, tapi mungkin ada orang yang terpaksa berpisah, mungkin sebab ekonomi, tapi saling menyayangi, cuma dia dah tak boleh nak terima dan sebagainya. Sebenarnya apa kesan buruk terhadap pasangan? Tapi sebelum tu boleh kami tahu ke kalau Intan sendiri dah berumah tangga. Berumah tangga. Ya. Saya dah berumah tangga. So nanti kalau in case lah ada orang question ke, dah ada anak. Jadi jangan question pula kita punya professional ni. Kita orang je yang tak layak cakap. Ya, betul. Jangan question pula professional kita ni tak ada pengalaman apa semua. Dia ada pengalaman. Jadi bukan setakat pengalaman, dan dia juga pengetahuan. Jadi jom kita dengar daripada Intan. Alright, so bila kita bercakap berkenaan isu penceraian lah, memang kita tahu penceraian ni memang memberi kesan yang sangat mendalam dan negatif lah kepada, bukan setakat kepada pasangan sahaja, dan pada orang sekeliling mereka, in fact including anak, family in-laws, mak mertua kan, ayah mertua. So kalau dari segi kesan kepada pasangan tersebut, macam mana yang Amir tanyalah, contoh
contoh kalau untuk pasangan yang terpaksa memilih jalan penceraian disebabkan isu ekonomi ke ataupun any other issue lah, walhal mereka masih mempunyai kasih sayang lah. Okey, benda-benda macam ni maksudnya berlaku di luar kawalan mereka. Jadi apabila suatu berlaku di luar kawalan mereka, so mestilah dia memberi impak yang sangat-sangat signifikan lah kepada pasangan tersebut dan anak-anak mereka. Kalau dari segi pasangan tu mungkin kita boleh nampak dari segi especially kesihatan mental dia lah. Yang tu memang sangat relatable lah, especially kepada biasanya kita tak nak lah macam ulaskan yang si suami ni tak ada kesan mental sangat, kesihatan mental kan, berbanding si isteri. Walhal kedua-dua pihak ni memang ada rata-rata kesan yang mendalam, cuma dari segi mereka menghadapi tu berbeza-beza. Dari segi resiliency tu dengan coping dia tu berbeza-beza. Mungkin ke arah lelaki ni dia coping dia ni ke arah macam lebih kepada social. Dia macam akan cari kawan, support kan. Dan apabila beralih kepada si isteri, dia lebih berbalik semula kepada keluarga yang terdekat. Di mana cara mereka coping si isteri biasanya mereka lebih banyak internalize. Lelaki dia banyak externalize. Externalize ni macam external lah, kira macam keluar. Kalau internal tu maksudnya dia proses ke benda tu, dia cuba menghadapi and cope tu secara dalaman. I see. Menarik. So jadi kalau isteri ni dia banyak internalize tu, maksudnya mungkin dari sudut aspek dia akan mengubah dari sudut pandangan dia ke arah diri sendiri sebagai seorang isteri. Mungkin dia akan banyak salahkan diri dia. Contoh, dia akan cakap, okay, aku ni sebenarnya isteri yang tak berguna, isteri yang tak baik, tak cukup baik, ibu yang tak cukup baik, yang membuatkan perkahwinan mereka ni kiranya sampai tahap penceraian lah. So dia berbalik semua kepada internal. Dia simpan, dia kira macam dia fikir macam-macam tu semua ke arah dia. Jadi boleh kata yang perempuan ni dia memendam lah. Ya, betul. Dia banyak memendam. Dia banyak memendam. So bila kita banyak memendamkan, so semua benda tu memang tak akan ada penyelesaian dia, kesudahan dia. Berbanding dengan si suami, dia tahu yang dia mempunyai kira masalah lah ataupun isu selepas penceraian. So cara dia menghadapi tu, dia lebih banyak ke arah mencapai pertolongan dari pihak luar. Kalau si isteri ni bila dia memendam tu, banyaklah jadi masalah-masalah kesihatan mental. Mungkin dah boleh jatuh depression, anxiety, post traumatic stress disorder, trauma lah kira daripada isu penceraian ni. Dia dah anggap benda ni jadi macam, wah, ni memang aku tak boleh lah pick up diri aku, memang sangat-sangat traumatized, memang lepas ni aku tak nak kahwin dah. Sebab aku dah tahu dah, kalau suami aku ceraikan aku, maksudnya aku memang tak cukup baik untuk siapa-siapa pun. Mungkin dekat luar sana, mungkin lelaki semua nampak aku ni janda, memang diceraikan oleh orang suami. Maksudnya memang dah level tahap penerimaan tu dah memang zero. Jadi itu kesan-kesan yang kita nampak lah kepada pasangan. Tapi apabila kita menyentuh kepada kesan-kesan kepada anak ni, dia berbeza. Banyak kajian lah yang saya baca ni. Banyak yang sebenarnya bila kaji selidik kan, walaupun dengan kes kadar penceraian makin lama makin meningkat, sangatlah tinggi. Kadar kiranya findings daripada artikel kajian ni, dia mempunyai konklusi yang mengatakan, okay, sebenarnya penceraian ni tak ada kesan pun kepada anak. Kan? Tapi ikutkan, kalau Audi dengan Amir macam mana pula bila dengar statement tu, setuju ke tak setuju? Saya agak kurang setuju. Agak kurang setuju. Tapi mungkin ada sisi pandang yang berbeza. Betul. Dia, it's the matter of perspective kot. Pada saya mungkin boleh jadi statement tu, statement tu tak boleh stand alone lah. Dia mesti ada sebab. Mak ayah dia kena jaga hubungan ke. Okay. Amir dah ke arah tu dah ni. Dah boleh dah. Dia mesti ada sebab. Saya bukan bercakap tentang daripada fakta. Saya bercakap melalui sekeliling saya. Dan ada beberapa mungkin kawan-kawan saya yang daripada sekolah dulu, dia
mak ayah ada divorce Ya, ataupun betul. memang tak ada fatherless lah, maksudnya tak ada ayah, ayah meninggal dan sebagainya. Dia punya aktifnya tu lebih sikit. Maksudnya aktif. Dia lebih sikit berbanding yang budak mungkin ada dapat kasih sayang. Dia aktif juga, maksudnya nakal juga, tapi tak adalah senakal dia orang. Macam tu. Tapi ada juga yang baik. Means ada yang mak ayah dah divorce tapi baik. Elok je kasih sayangnya. So kalau tanya saya lah, dia bergantung kepada macam Audi cakap tadi, apa support kepada kenyataan tadi. Kalau dia mesti ada support. Kalau tak ada support dia rasa macam dia stand alone lah benda tu. Betul. Maybe pada saya lah macam maybe sebab memang betul penceraian itu sendiri bukan punca kepada kanak-kanak ni developmental disorder ke atau behave aggressively atau dan lain-lain lah. Tapi disebabkan penceraian tu boleh mengundang kepada perkara-perkara lain. Contohnya macam parents terpaksa split sekejap minggu ni kena pergi rumah bapa, minggu ni kena pergi rumah mak ada bapa baru ke. Jadi dari sudut itu yang membuatkan dia terkesan kepada anak-anak. Betul. Itu pada pendapat saya lah. Betul. Okay, sangatlah kiranya macam based on apa yang Amir dengan Audi cerita tu macam you guys are halfway there. Okay, macam kalau macam kita di landasan yang betul lah. Yes, betul. Itu yang saya cakap boleh dah ni, boleh dah. Tak payah tahu lah. Tak payah tahu. Kejap lagi kan salah. Okay, mungkin saya boleh share dari sudut personal experience saya jugalah sebab saya pun sebenarnya datang dari keluarga family yang bercerai. Jadi memang saya sendiri yang go through. So bila macam Audi minta saya pilih kan tajuk kan, macam okay this tajuk ni somehow kena and resonate dengan diri saya lah. Does macam it triggering or not? No, dia tak triggering tapi macam like okay, at least macam saya anggap peluang ni untuk kiranya memberi pencerahan lah. Mungkin beri peluang untuk saya explain lebih mendalam kenapa certain isu ni terjadi selepas penceraian ibu bapa. Kalau you dah sampai capacity, you bagi tahu boleh. Kita boleh no just stop je InsyaAllah. Tak apa, jangan risau. Alright. Okay. Jadi mungkin saya anggap kes saya, pengalaman saya ni sebagai kes contoh lah iaitu saya memang dilahirkan dalam keluarga yang cukup sempurna lah tapi mungkin kita tak tahu Allah nak uji bila kan, nak uji apa kan. Jadi memang parents saya melalui fasa penceraian di mana pada umur saya yang sangat muda, iaitu umur saya baby lagi lah. Kakak saya macam dalam sekolah rendah macam tu. Jadi family kita ada berempat lah, including ayah dan ayah dan ibu saya, dan saya dua beradik dengan kakak saya. Okay, so during that time hanya ayah saya sahaja yang bekerja dan ibu saya sedang menyambung pengajian. Jadi bila isu ini terjadi, sebenarnya dia dah isu penceraian ni dia dah lama dah sebenarnya wujud. Cuma benda-benda macam ni sebenarnya kita tak boleh nampak especially sebagai anak. Kita tak boleh nak detect tau sebenarnya, macam especially kalau baby kan. Mungkin pada peringkat awal kanak-kanak dia dah dapat detect yang okay, mak ayah aku ni dah bukan dalam keadaan yang baik. Ada kemungkinan yang mereka ni asyik bergaduh je kan. Mereka dah kira macam dah tak boleh nak hidup bersama. Okay, jadi berlakulah isu penceraian di mana saya ikutkan memang saya tak ada langsung pengalaman ataupun merasai kasih sayang seorang ayah, which is very hard for me to be honest. Sebelum saya masuk belajar dan bekerja dalam bidang ni, sepanjang umur hidup saya membesar ni, saya sangatlah menyimpan dendam terhadap mak saya. Surprisingly. Walhal dalam isu penceraian subconsciously or
subconsciously. Subconsciously. Tapi sebabkan isu kematangan again kan, bila kita kanak-kanak kita tak ada that kind of level kematangan untuk sedar yang aku sebenarnya buat macam ni dekat mak aku seolah aku ni menyakiti dia. Dan aku pula tak ambil kisah pun dari sudut situasi mak aku yang tengah lalui isu penceraian ni kan. Siapa je kanak-kanak yang ada that kind of maturity kan. Betul. Jadi memang pada usia muda tu memang sepanjang lah saya sampai masuk sekolah menengah tu any kind of kiranya tingkah laku saya ni semua saya buat tu memang sangatlah berdendam bertentangan semata-mata untuk membuatkan ibu saya ni kiranya derita, merasa kederitaan yang saya rasakan. Sebab dulu back then untuk for those yang tak ada ayah sangatlah kira masa kita agak tabu. Bila kita tahu kan setengah masyarakat mereka sangatlah macam nak cakap close minded lah bila mereka dapat tahu dalam kampung tu ada isu kes penceraian kan. Jadi mereka bila dapat tahu tu mereka kiranya anggap kes-kes macam ni macam seolah menyalahkan kita sebagai kiranya yang kita yang sepatutnya sebagai mangsa seolah kita pula yang macam punca dia. Okay. Jadi bila dalam komuniti, dalam masyarakat tu sendiri mempunyai tanggapan ke arah tu, jadi memang sangat susah untuk saya dan kakak saya dan ibu saya untuk kiranya cope. Sebab isu penceraian ni memang sangatlah susah dan berpanjangan. Jadi untuk kita fit in balik, adjust balik kepada new life tanpa ayah ataupun tanpa ibu, as both parent, so mungkin ibu ni akan kiranya menggalas tanggungjawab sebagai kedua-dua lah, as a mother dan as a father. Vice versa lah. Kalau untuk ayah dia akan menggalas sebagai tanggungjawab as a father and as a mother juga. Okay, jadi benda-benda macam tu kita akan rasa banyak kehilangan and banyak kerja, adjustment, di mana kita akan rasa to the extent yang kita ni rasa sangatlah terseksa, derita, kosong. Kenapalah aku tak ada ayah? Kenapalah mak aku ceraikan ayah aku? Tak boleh ke dia bertahan je dengan ayah aku? Nampak tak betapa selfish ni saya dulu? So saya sangatlah menyimpan dendam lah dengan mak saya tanpa saya sedar. Jadi bila saya macam menyimpan dendam, internalize semua benda ni kan, so the whole emotional, behavioural saya, personality saya 360 jadi sangatlah negatif, rebellious. Mungkin back then alhamdulillah kira macam dari segi exposure saya tu berbanding dengan sekarang, masyarakat yang kanak-kanak zaman sekarang, exposure dia tu lebih meluas and senang dapat. Mungkin kanak-kanak zaman sekarang bila dia nak rebel, dia akan berbalik kepada substance abuse, benda-benda yang kira macam di luar jangkauan kita back then. Betul. Dan zaman saya tak ada that kind of exposure. Saya cuma ada macam like keinginan untuk macam menyusahkan mak saya, menyakiti mak saya, nak lari daripada rumah, nak bunuh diri, semua tu ada pada peringkat umur kecil lagi. Saya nak macam nak diri depan kereta supaya kereta tu langgar saya. Untuk berapa rasa tahun masa tu muda lagi, macam darjah 1, darjah 2. Rasa kehilangan tu sangat besar. Rasa adjustment tu macam tak tahulah nak describe macam mana kan. Sebab masyarakat pun tak boleh nak terima kita kan. Kita pun tak ada that kind of support. So it was very hard for us. Jadi itu semasa saya kira macam back then saya duduk dengan grandparents saya lah. Dan mak saya melalui fasa penceraian dan dia continue sambung belajar juga dekat KL. Jadi dia tinggalkan saya dengan kakak saya, dengan atuk nenek saya. So lagilah menguruhkan keadaan. Mak aku tinggal aku, dia tak sayang aku, dah lah tak bagi aku ayah. Macam-macam lah kan. Macam back then macam ya Allah, hai, macam bila teringat balik Allah Akbar, macam kenapalah aku sanggup buat macam ni dekat mak aku kan. So macam bila saya semakin membesar tu barulah saya macam ada kematangan tu macam okay, tiba-tiba Allah jentik lah rasa macam, and kebetulan lepas saya baru lepas balik umrah. Jadi macam kesedaran, keinsafan tu ada. Mungkin berkat doa ibu saya yang dah memang tiap-tiap hari mengalir air mata disebabkan saya. Macam-macam lah saya buat, you name it. Macam ponteng kelas, rosakkan harta benda. Memang umur berapa?
My mom pergi umrah umur berapa? tak ingat lah, tapi time sekolah rendah lah. Betul time sekolah rendah. Maksudnya U-turn tu awal lah. U-turn tu awal. Yes, betul. Daripada kalau U-turn waktu high school, exposure lagi teruk kan. Betul. Itu yang saya bersyukur sangat lah. Okay, so benda-benda macam tu saya sangat bersyukur, dan bila Allah dah jentikkan keinsafan tu, macam Allah macam baru aku sedar yang mak aku sebenarnya sebagai mangsa penceraian ni dia lebih banyak menderitai lah. Jadi barulah kita macam nampak perspektif baru. Selama ni kita nampak kita ni perspektif dari sudut kita yang tersakiti sebagai anak. Tapi kita lupa juga kepada the real victim of penceraian ni, iaitu sama ada salah seorang lah. Okay, so benda-benda macam ni yang akan sampailah sekarang kiranya bila saya dapat tahu kes penceraian makin banyak kan, yang tu kira my main concern. Apa reaksi and macam mana kanak-kanak zaman sekarang nak cope, macam mana in terms of dari segi ketahanan emosi dia tu, adakah macam berbeza daripada zaman dulu, zaman sekarang. Kita tak tahu in what kind of sense ataupun exposure yang mereka terima. Jadi benda-benda macam ni yang kira macam saya rasa macam sangatlah relevan untuk kita discuss pada hari ini. Betul. Macam kan bila cakap tentang unpleasant experience waktu childhood terutamanya, kalau ikut ini agak intellectual sikit lah. Boleh. Dalam kalau ikut Freudian, dia percaya yang bila mana kita apa-apa struggle yang kita lalui waktu besar ni, semuanya adalah berpunca daripada childhood. Yeah. Jadi, tapi ada juga psikologis yang kata, tak, sebenarnya trauma ni bukan, mana ada trauma ni, tak ada pun. Macam contoh macam Adler lah. Alfred Adler, dia percaya yang trauma ni bukan berpunca daripada childhood. Dan kita juga boleh nampak sendirilah. Ada budak yang mak bapak dia divorce. Tapi keluarga kucak-kacir tapi okey. Ya, betul. Ada juga budak yang tipikal lah kita nampak mak bapak divorce, kucak-kacir tapi tak okey. Ya, betul. So ada dua jenis budak. Result lah. Result ada dua jenis. Jadi macam mana tu Intan? Okay, kalau kita nak berbalik semula kepada teori asas lah memang ikutkan dari segi sudut psikologi, teori Freud tu memang memainkan peranan asas, di mana memang ada betul dia, di mana setiap trauma tu dia berpunca daripada childhood, tapi dia tak 100% coming from the childhood. So sepanjang kita membesar pun, throughout the time bila kita mempunyai any kind of crisis kan, adversity, kepayahan, kan, yang tu pun kita dah boleh gain the trauma itself. Kan. So jadi benda-benda macam tu lah. So macam berbalik kepada hasil dia lah bila kita nak bandingkan, tiba-tiba masa kita boleh nampak dua kumpulan yang berbeza-beza. Satu kanak-kanak anaknya turns out very good lah, kira macam tak ada masalah. And second, on the other hand, kanak-kanaknya turns out kira negatively lah. So itu sebenarnya kita bergantung kepada the real kiranya issue during sepanjang isu proses penceraian ni. Berbalik semula kepada statement saya cakap kan, macam sebenarnya penceraian ni tak menyebabkan tidak memberikan kesan kepada anak. Sebab apa tu? Sebab based on kiranya findings lah daripada kebanyakan studies, and saya nampak sendiri daripada personal experience and cases by cases kan, sebenarnya hasil ataupun hasil dia at the end of the day pada kanak-kanak, kesan dia pada kanak-kanak tu dia bergantung kepada macam mana the parents tu mediate the penceraian proses tu. Kalau boleh Intan explain what is mediate? Mediate tu maksudnya macam mana parents cuba untuk navigate to make the whole proses penceraian tu easy and smoothly. So that's why kalau kita nampak lah dekat Malaysia ni, kalau selebriti ke ataupun kita baca dalam novel mana-mana, tengok drama Melayu kan, biasa kita nampak lah salah seorang pihak yang bercerai tu mesti akan minta
awak tolonglah kita cuba selesaikan dengan cara baik, cuba tamatkan tanpa libatkan anak-anak, which is betul. Itu sebenarnya part of effort parents untuk mediatekan, untuk menenangkan proses ataupun situasi penceraian. Tapi it doesn't end there. Proses adjustment untuk penceraian ni is a long life punya term, di mana bukan setakat bila kanak-kanak tu dah membesar, turns out remaja, orang dewasa dah dah stop dah. Tak, dia memang kalau dah berlaku penceraian ni, proses adjustment ni is a long term punya commitment. Maksudnya both parents, si ibu dengan si ayah ni perlu beri kiranya kerjasama sampailah anaknya kiranya boleh capai tahap kematangan dan capability untuk handle the proses penceraian ni dengan kiranya aman ataupun matang lah. Maksudnya dia dah capai to that level lah. Okay, sebab itu parents dah kira macam tak perlu memberi penekanan sangat. Tapi dia berbalik semula kepada bila kanak-kanak pada peringkat umur ni, dia kira macam mana the parents ni nak cuba untuk mediate ni atau untuk menenangkan proses penceraian ni. Maksudnya bukan setakat di mahkamah sahaja. Cara bagaimana parents tu handle the conflict selepas mahkamah, semasa dekat di rumah. Macam contoh bila Audi cakap kan, every weekend nak pergi ulang alik gile-gile turns kan, pergi rumah ibu, pergi rumah ayah kan, boleh, tak ada masalah tu. Sebab tu saya cakap, sebab tu Audi sendiri bagi tahu kan, ada group yang okey je, yang kod boleh je. Sebab both parties, ibu dengan ayah, bila ada isu giliran tu ke ataupun any kind of issue, mereka berdua ni bersikap secara matang. Maksudnya mungkin adalah salah faham yang mungkin mereka tak selesai isu lagi kan, atau masih ada perasaan dendam tu. Diorang tolak tepi. Untuk anak-anak. Yes, diorang tak cuba kiranya express during the child kiranya presence in the same room ataupun ruang yang sama lah. So mereka cuba untuk navigate, untuk handle the crisis ataupun conflict with each other sahaja. So that it doesn't come out that the kids tu nampak like ayah aku sebenarnya masih berdendam dengan mak aku masih berdendam dengan ayah aku. Maksudnya salah seorang tu kiranya tak baik lah. So the sense of macam anak-anak ni kan, di dalam psikologi ni dia ada satu lagi teori lah ataupun terapi di mana kita jarang dengar ni, iaitu family therapy approach. Pendekatan family therapy, di mana di Malaysia ni dia agak kurang pendekatan sebab tak ada lagi that kind of exposure. Tapi apa yang saya banyak belajar daripada family therapist, psychiatrist ataupun psychologist, setiap kali parents tak kisah yang ni belum masuk fasa penceraian pun tak semestinya. Setiap kali parents mempunyai any kind of conflict ataupun pergaduhan, selagi mana dalam family tu ada anak, akan ada proses triangulation, iaitu segitiga. Bahasa Englishnya triangulation lah. Iaitu fenomena triangulasi, di mana dalam segitiga tu kan segitiga dia ada 3 sisi, 3 sudut. So satu sudut ni dikhaskan oleh untuk rescuer, satu sudut lagi persecutor, dan satu sudut lagi the victim. So konflik antara parents, mesti salah seorang memang akan jadi the victim, dan lagi seorang jadi the persecutor. Iaitu yang membuat, yang kiranya mengambil tindakan lah. Okay, and seorang lagi akan bertindak sebagai the rescuer. So agak-agak siapa? Grandparents. Tak tahu. Boleh jadi. Boleh jadi. Tapi the common case yang terjadi ialah anak yang jadi the rescuer. So itu yang contoh. Anak ni dia ada sense of kira macam untuk menyelamatkan perkahwinan ataupun the relationship mak ayah dia. So bila dia dapat tahu every time the parents were having kiranya pergaduhan konflik, bergaduh depan dia kan, naik tinggi suara ataupun cold war kan, perang dingin lah, kira macam the parents tak bercakap ke kan. So all those kind of kira negative reaction yang berlaku sepanjang konflik between the partners, anak ni boleh sense.
Kan. Kalau dalam drama pun kita boleh nampak kan, macam tiap kali parents bergaduh, rasa pukul ketegangan kan, ketegangan kan. So mesti parents akan cakap, adik pergi masuk dalam bilik. Kan. Itu salah satu usaha jugalah the parents that akan kerap minta anak dia, tapi sama je. Dia macam tak ada kesan sebenarnya. Selagi mana anak tu dalam ruangan yang sama, and then after the conflict tu, pergaduhan tu, the dispute tu happen, the vibe tu masih ada, anak tu masih akan sense that their parents punya marriage ataupun relationship is not safe. So that's why the title rescuer tu jatuh kepada anak. Sebab dalam anak kebanyakan ni, waktunya. Anak ni akan ada that sense of responsibility untuk selamatkan mak ayah aku. Dia nak the picture of happy family. Betul. Kan? Semua orang nak macam tu kan? Dan kalau kita tengok benda pertama yang dalam untuk kanak-kanak lah, kebanyakannya kita akan belajar emosi-emosi yang positif dulu. Betul. Emosi-emosi positif tentang bahagia, tentang happy. Sebelum kita belajar emosi-emosi yang lebih kompleks, iaitu kita tengah stres dan sebagainya kan. Jadi tak pelik lah kenapa anak-anak ni ada reaction sebegitu untuk nak ada macam rasa aku perlu selamatkan parents aku ni. Aku tak nak parents aku bergaduh lagi. Bercerai. Maybe kanak-kanak tu dia tak boleh cakap, tak monolog macam ni, macam yang saya cakap lah. Tapi secara subconsciousnya, gambarannya lebih kurang macam tu lah. Biasanya anak-anak bila dia dah tahu, dia tak tahu tapi subconsciously lah, tanpa sedar dia dah ada that kind of sense, dia akan terjemahkan dalam in terms of their behaviour. Okay, so itu bila masa Amin minta contoh lah kan. Biasa kalau kita tahu ataupun tengok apa drama lah, parents bergaduh, ada konflik perceraian kan, mungkin kanak-kanak pada usia sekolah rendah ataupun remaja, diorang akan bertindak secara agresif, secara kira macam rebellious, sampai satu tahap mereka beralih kepada substance abuse, kepada tingkah-tingkah laku yang terlarang. Benda-benda macam tu is part of their rescuing act. Tingkah laku untuk menyelamatkan the marriage. Sebab apa? Sebab bila mereka berbuat macam tu, sedemikian, sebenarnya dia dapat attention daripada the parents. Instead of macam parents will focus pada on each other kan, bergaduh, kau lah ni salah, salah aku pula kan. So macam like the conflict, the dispute tu is never ending. So the focus, attention, the energy semua tu, semua 100% on the partners. Untuk menyalahkan ke macam mana kan. So it's never on the kids lah. Betul. So bila kanak-kanak tu dah tahu their attention was never on them, mereka akan ambil that kind of drastic measure untuk at least kalau aku cedera, kalau aku sakit, diorang care dekat aku. So both of them akan drop the subject. Betul. Fokus 100% kepada anak. So that during that time anak tu dah nampak dah, oh, mak ayah aku boleh je berbaik-baik. Tapi dengan syarat aku kena buat lagi. So kita boleh katakan tu tu sebagai trauma response ke? Ya, sebagai trauma response. So bila when it comes to as trauma, dia akan keep on happen secara in cycle, vicious cycle. So dia akan belajar, so ni yang aku perlu buat untuk gain the reaction, to make sure that my parents tak mungkin tak berpisah ke kan, untuk to make sure the picture of happy family tu is there. Dekat situ dah reinforce dia punya behavior. Dah reinforce, dah menguatkan lagi tingkah laku dia. Yang tu yang kita paling risau. Betul. Kalau ikutkan itu tadi saya ada satu persoalan yang saya tertarik nak tanya di mana. Ini tadi kita dah bincang panjang tentang anak. Sekarang ni mungkin kita masih dalam circle keluarga lah. Cumanya kita nak, saya ada satu soalan ni saya terfikir walaupun dia tak ada kena-kena sangat. Tak apa. Tapi saya terfikir. Macam mana pasangan tu nak membincang ataupun step yang berumah tangga mesti akan ada pasang surut dia, ada yang tergigit lidah dan sebagainya. Betul. Daripada Intan punya pengetahuan ataupun Intan punya penyelidikan, macam mana ibu bapa ni
nak settle konflik tu dengan baik. Yang orang kata apa, tak terlalu menjerumuskan kepada emosi anak-anak ni. Tak kisahlah anak dia dah besar, anak dia dah kecil, dah besar atau kecil. Mungkin ada tips ke, mungkin ada orang kata apa, ada syarat ke, jangan tunjuk ni depan anak, jangan cakap macam ni depan anak. So mungkin Intan boleh share. Okay. Wow, tips lah macam saya nak pula nak ke arah penjeraian tak adalah. Okay, so when it comes to macam cara untuk parents handle ataupun mediate the process to better, one of the common tips lah ataupun advice yang kita kerap beritahu dekat parents, one of them, kena mengalah. Depan anak. Bukan depan anak sahaja. Itu yang saya cakap, the process of adjustment untuk penceraian ni is a long term punya proses. So mungkin sepanjang proses penceraian ni pada peringkat mahkamah ke kan, mungkin si ibu perlu mengalah. Mungkin after penceraian tu si ayah yang perlu mengalah. So kira macam kena masing-masing kena ada that kind of common sense untuk tahu that okay, kalau aku buat macam ni, aku tahu dendam aku ni, marah aku ni sampai sudah takkan hilang. Tapi aku tahu yang aku ada anak yang aku kena beri perhatian, nak kena care. So usually it's either one of them yang kena mengalah lah. Mengalah tu in terms of okay, to make it things more easier untuk for the other partners tu kiranya kemarahan ataupun emosi dia tu lebih reda. Okay, dia kena pandai macam both partner tu nak kena pandai nego. So that's why macam sebelum perceraian ataupun semasa perceraian, usually memang akan ada couple therapy ataupun couple counselling session lah. Tak cukup dengan peguam sahaja. So during this critical period ni, walaupun mereka masih dalam perceraian, usually memang kita akan encourage, tak apa, just attend je family counselling, just attend je couple counselling. Bukan for the fact that you guys wanted to save your marriage, tapi how you guys nak figure out macam mana nak navigate proses selepas perceraian tu secara smoothly. Bukan untuk okay, kalau you guys rasa that okay, memang dah tak ada harapan lah ni nak rujuk balik ke apa, tak apa, tak kisah. Just come to counselling ataupun therapy session untuk kebaikan, untuk masa depan anak. Usually benda-benda macam ni banyak terlepas pandang, even in fact among therapists juga, di mana mereka banyak emphasize on couple therapy before penceraian, sebab mereka kalau boleh nak elakkan daripada isu penceraian ini terjadi. Tapi kalau dari sudut kami, therapy session sama je daripada sebelum perceraian, semasa perceraian dan selepas perceraian. So it's a never, kiranya it's a long term punya commitment and process. Kalau tips pula sama je, kalau dekat rumah kan, every time that you guys are having dispute ataupun pergaduhan, never have your children in the same room ataupun rumah. Mungkin perlu kena minta tolong your family members untuk bawa jalan-jalan. Benda macam tu yang sebenarnya perlukan both parties kerjasama. Kalau salah seorang parties dah susun atur elok, okay, awak saya rasa next week boleh tak kita sit down and discuss. Nanti saya minta kakak saya untuk bawa anak jalan-jalan. Tapi tiba-tiba belah parti sebelah lagi memang tak lah, kenapa awak nak bawa anak saya lari pula kan, macam nak mengeruhkan lagi. So bila dalam situasi macam tu, the partner tu kena juga justify kenapa buat macam tu, nak kena buat macam ni, kenapa nak kena set a time untuk discuss elok-elok, kenapa nak ni semua ni kan. Saya tak kisah dah pasal awak, saya tak kisah dah pasal perceraian ni, tapi apa yang saya kisah pasal anak kita. Awak nak ke anak kita ni nampak yang kita ni mak ayah yang tak baik? Walaupun kita bercerai, tak semestinya kita ni mak ayah yang teruk. So kita nak portray that kind of picture kepada anak kita. So take any kind of measure untuk tak include our children. Faham? Menarik. Amir ada soalan lagi? Ada. Bagi aku soalan mudah. Boleh. Okay, just nak tahu, macam tadi Intan mention pasal trauma response, bila ibu bapa selalu fokus hanya pada pergaduhan mereka, dan tak fokus attention tu tak pergi kepada anak-anak, anak-anak akan
cuba buat, dia akan create Drastic satu measure, you know issue, create satu behaviour yang maybe tidak sihat lah. Yes, betul. Menyebabkan attention tu akan pergi semula ke betul. ke anak tu, dan kita consider tu sebagai trauma response. Kita panggil sebagai trauma response. Dan soalan dia adalah, adakah boleh terjadi trauma response tu dia muncul waktu kita dah berada di adulthood, dah dewasa? Depends juga kepada the result of the proses penceraian. Kalau misal kata macam you guys nak kiranya ambil contoh kes yang parents boleh mediate ataupun navigate proses penceraian dengan smoothly, mungkin ada kiranya hasil-hasil cebisan yang kecil, di mana in terms of the symptom tu mungkin as they grow older ataupun meningkat dewasa, the sense of belongingness, the sense of loneliness, the sense of macam never enough ataupun incompleteness tu masih ada, tapi still macam pada tahap yang manageable. Tapi kalau untuk family, di mana both parents tu dalam proses penceraian memang tak boleh nak navigate secara smoothly, memang kita boleh nampak semakin mereka meningkat dewasa tu, dia boleh project kepada their own future. Maksudnya dia akan replicate the pattern of the trauma daripada penceraian ibu bapa dia. Mungkin bila dia dah nak berkahwin, dia akan project lah. Dia tak semestinya pada peringkat perkahwinan, nak sampai peringkat perkahwinan. Kita dah boleh nampak dari peringkat di mana dia nak bersosial, berkiranya nak berinteraksi harian ataupun nak membina hubungan romantis. So benda-benda macam tu dia dah somehow put invisible punya trauma ataupun trauma barrier. Contoh dia dah tahu dah, mak ayah aku ni bergaduh sebab macam ni. So dia dah pattern kan dalam dia memory ataupun dia thinking. So aku tak boleh buat macam ni, aku kena limitkan macam ni, kalau tak partner aku macam ni. So dia dah project ke arah their future, seolah dia anggap that kalau mak ayah aku macam ni, mesti aku pun sama juga terjerumus ke arah penceraian juga. So those kind of macam fear ataupun trauma, sebenarnya walaupun dia wujud atas dasar untuk melindungi diri kita, dia sebaliknya memberi kesan yang lebih teruk lah. Sebab it's never addressed secara properly. So kita pun tak tahu yang sebenarnya yang aku buat bertingkah laku macam ni, personality aku macam ni sebenarnya hasil daripada trauma aku. Yang kesannya, yang menerima kesannya ialah mesti partner dia. Dia rasa macam lain macam lah, sebelum kenal-kenal ni tak ada pula nampak. Waktu dalam fasa perhubungan ni tak ada pula nampak. Bila dah kahwin baru nampak dia punya behaviour yang sebenar kan. Akan ada trigger lah. Mungkin ada trigger. Akan ada trigger yang actually macam trigger that person untuk patternkan balik the same pattern daripada ibu ayah dia. Itu yang Freud cakap, ada benda-benda yang tersimpan dekat subconscious mind kita, dekat minda bawah sedar. Minda bawah sedar kita ni, dia bila dia trigger je, dia akan keluar kita punya perangai yang kita panggil is it libido? Libido ke arah libido lain pula kan, bukan. Tapi it lah, ego yang dia kan ego, super ego kan. Kita punya state of mind betul tak? Secara dasar ya. Sorry macam shock seorang kan. Dan sebenarnya kita ni ada psikologis ni, dia percaya yang kita ada tiga fasa state of mind. Tiga keadaan minda. Yang pertama adalah conscious mind, yang kedua pre-conscious, yang ketiga adalah subconscious. Memang separa. Yang kita selalu sedar adalah waktu yang ni lah, yang atas sekali, conscious lah. Conscious tu yang kita macam separa, ada yang kita sedar, ada yang kita tak sedar. Contohnya macam pre-conscious tu adalah bila contohnya macam kita gosok gigi, kadang-kadang kita tak sedar. Kadang-kadang kita sedar, itu
oh kita tengah gosok gigi. Betul tak? If you can Betul, correct betul. me. Saya percaya kepada Ah, pakar. Belum, saya tak pakar lagi. Saya hanya minat membaca benda-benda macam ni lah. Bagus. Dia macam ibarat iceberg lah. Kan macam kes-kes Titanic kan, bila terlanggar tu sebenarnya iceberg tu sama je macam keadaan minda kita. Yang kita nampak tu yang kita sedar. Yang biasanya yang kita tak nampak tu secara akal tu yang kita tak sedar. Yang bawah. Yang unconscious, betul. Yang Titanic tu iceberg yang bawah tu yang Ya, merosak kan. betul. Yang atas tu kecil je. Betul. So memori-memori yang tak best tu yang banyak kita dia duduk kat bawah. Kan iceberg kan, kalau kau tengok dia punya ni air, permukaan dia, oh nampak kecil ni je. Kali bawah dia tu dah besar. Itulah betul. Kita punya state of mind yang kita panggil sebagai subconscious tu. Betul. Saya tertarik dengan cerita Sarah tadi. Sarah. Tadi kita berbual pasal sorry. Berbual pasal Sarah. I see. So saya salah Intan. Sarah tu yang dulu awal. yang awal dulu kita pernah invite seorang psychologist juga, clinical psychologist, nama dia Sarah. Kita tengok podcast tu. Saja nak promote. Dah dapat view. Saya tertarik dengan Intan punya cerita tadi. Saya dah agak terpegun juga dengan personal experience Intan. Sebab saya alhamdulillah lah datang daripada keluarga yang boleh dikatakan bahagia, dan Tuhan menghalang perceraian tu berlaku. So saya datang daripada keluarga yang macam tu. Alhamdulillah. Jadi bila saya dengar cerita-cerita macam ni, saya rasa kenapa bukan aku yang rasa, kenapa dia rasa? Kenapa dia rasa macam tu, aku rasa macam ni. Dan saya melihat bahawa ada sesuatu yang mungkin Tuhan titipkan, yang mungkin saya tak layak untuk dapat, tapi saya layak dapat yang macam ni. Sarah Intan pula dapat yang macam ni, tapi kena hadap yang macam ni. Okey, tadi kita dah cerita tentang, kita dah cerita panjang tentang boleh dikatakan kesan buruk terhadap perceraian mak ayah kepada anak-anak. Dan mungkin Sarah pun dah cerita dah pengalaman Intan pun dah kenapa ni ya? Intan pun dah cerita dah tentang Intan punya pengalaman Intan kan. Jadi saya nak tanya, di sebalik kesusahan, ke pergelutan yang Intan rasa tu, apa natijah selepas tu? Maksudnya mungkin Intan jadi orang yang berdikari ke sebab fatherless kan, tak ada asuh, mungkin boleh share kan? Okay, kalau dari segi kira macam the silver lining lah kita anggap ni masuk ke resilience tu juga. Betul, silver lining tu betul, dia membantu kira dari sudut membina ketahanan kita. Membina ketahanan tu bukan setakat dari sudut emosi sahaja, okay? Dari sudut fizikal, dari sudut pemikiran kita, dari sudut kematangan kita. So benda-benda macam tu yang kalau dulu memang saya salahkan lah to be honest, memang saya salahkan takdir, saya salahkan Allah. Memang saya cakap terus terang lah selain daripada mak saya, memang saya banyak menyimpan dendam dengan Allah. Tapi bila saya semakin membesar kan, baru saya macam tahu, okay, memang kita tahu kan Allah memberi ujian tu pada hamba-hamba dia yang dia tahu mampu. Okay, jadi saya anggap okay, benda-benda macam ni is actually something yang tak semua orang boleh lalui dengan tabah. Dan alhamdulillah memang buktinya saya ada kat sini. Saya ada kat sini, saya hidup, saya sihat walafiat, saya dah berumah tangga pun, dah ada anak semua ni. So saya anggap itulah natijahnya daripada pengalaman kiranya lepas saya daripada ibu dan ayah saya. Dan saya anggap juga benda-benda macam ni sebagai pengajaran untuk untuk kita menjaga rumah tangga kita, untuk kita sentiasa memperbaiki diri kita daripada membuat perkara-perkara ataupun terikut-ikutlah dengan fikiran negatif kita. So macam yang saya cakap lah, kira macam semakin kita membesar, walaupun macam no matter how smooth the parent navigate the proses perceraian tu, mesti akan ada simptom-simptom ataupun cebisan yang tertinggal, terutama sekali perasaan
tak complete, perasaan tak cukup, perasaan rendah diri, semua benda tu lah. So bila kita ada that kind of feelings, dia akan membuatkan kita mempersoalkan, kenapa aku rasa macam ni? Walhal benda-benda tu dah terjadi lepas. Sekarang ni apa yang aku boleh buat ialah aku boleh cuba buat yang terbaik untuk lengkapkan apa yang aku rasa missing. Apa yang aku rasa rendah diri, semua benda ni saya perlu improve sendiri. Dengan mungkin dengan cara communicate better dengan partner saya. Okay, so saya anggap benda-benda macam ni sebagai pengajaran untuk keep on improving myself, keep on kiranya menjaga macam mana rumah tangga yang harmoni kan, benda-benda macam tu lah. Dan jujur saya cakap, walaupun saya ni dah berubah tangga, saya pun masih risau, saya pun masih takut. Dekat luar mana-mana kan, semua wanita mesti akan ada perasaan takut. Untuk laki bersama. Alhamdulillah. Untuk kita tak tahu Allah akan uji kita bila. Betul. Jadi walaupun kita cuba yang terbaik, tapi perasaan tu masih ada, kemungkinan tu masih ada. So mungkin daripada situ yang saya anggap tak apalah, benda-benda ni dah jadi, so kita akan cuba buat yang terbaik. Daripada situlah yang saya anggap itu natijah ataupun silver lining dia. Menarik. Satu soalan. Di sebalik pergolakan rumah tangga mak dan ayah, mungkin anak keberapa sebenarnya yang sangat terkesan daripada pergolakan tu? Mungkin ada sedikit fakta ke semua sama je rasa? Mungkinlah setiap sulung ke sulung yang paling bongsu ke, sebab sulung mungkin dia dah pernah rasa kasih sayang ayah atau mak dia kan, bongsu dia tak. So sebab tu lah kita bincang. Tak juga. Kalau berdasarkan kes-kes saya lah dia tak juga. Yang saya nampak yang paling terkesan ialah anak sulung. Saya alhamdulillah keluarga bahagia, tapi saya menyokong kenyataan tu. Anak sulung. So macam yang saya cakap, bila berlakunya konflik mesti akan ada triangulation. So you guys imagine lah berapa lama anak sulung tu terpaksa menjadi the rescuer. Kalau bayangkanlah proses untuk mencapai decision penceraian tu mungkin mengambil masa kedua-dua suami isteri tu dalam 5-10 tahun baru diorang ada keberanian untuk mohon penceraian. So during those 5 to 10 years tu, anak sulung biasanya yang akan jadi the rescuer untuk menyelamatkan daripada adik dia pula yang jadi the rescuer. So usually yang saya nampak lah, based on pengalaman saya handle cases kan, so kita nampak yang paling terkesan ialah anak yang sulung. Dan selain daripada responsibility dia untuk menjaga adik-adik dia, untuk menjaga the family tu juga. Ada anak bongsu tu bukan kita cakap tak ada, akan ada, memang ada. Semua anak tu memang akan terkesan. Dia tak banyak seperti mana sulung rasa. Ya, betul. Mungkin anak bongsu dia tu protective factor dia tu dah kuat. Kira macam shield dia tu, kakak dia dah bina tu dah tebal lah. Dah kuat. Maksudnya daripada awal tu bapa, mak dengan ayah dia bergaduh tu lama, daripada awal tu lah kakak dia atau abang dia dah bina shield tu. Makin lama makin tebal lah. So mungkin adik dia akan terkesan, tapi secara kadar dia tu mungkin berkurang sikit. Berkurangan sikit berbanding daripada anak sulung. Faham. Saya ada nak cakap sikit lah. Berapa minit kan? Dah boleh. Sikit sebelum kita bagi kata-kata akhir dekat Intan. Jujur saya cakap, saya jarang lah nampak lelaki yang lahir daripada family yang bergolak ni tentang kesedihan dia. Ya, betul. Saya tak pernah menitis air mata lagi dengar cerita kawan-kawan saya, sebab diorang pun jangan cerita yang lelaki. Tapi saya ada 2-3 orang orang sekeliling saya yang perempuan. Tapi dalam masa yang sama, saya tengok diorang nak survive dengan hidup diorang setelah mungkin kematian ayah atau bercerai, duduk dengan mak aje, ayah dah tak ada kan. Diorang nak survive tu lebih hebat daripada saya. Diorang punya independent diorang punya, orang kata apa, decision making diorang kena buat secepat mungkin. Diorang lah tambah yang sulung lah. Majoriti kawan-kawan saya sulung. So saya rasa macam
diorang nak kena jaga adik diorang, diorang nak kena bayar sewa rumah, mak diorang kerja pun biasa-biasa. Jadi saya rasa macam ada sekali tu menangis aku tengok diorang aku kan, cuma aku lelaki kan. Tak adalah nak beria sangat. Macam bila tengok diorang angkat kursi roda adik dia, dia letak bawa mak dia masuk dalam kereta, lepas tu dia bawa drive kereta tu, lepas tu besok nak kena pergi kerja apa semua kan. Time tu memang tak nangis. Kita nak balik ni, bila mengenangkan balik, kalau aku dekat tempat dia ni, aku tak boleh. So, bukanlah tak boleh, maksudnya memang terpaksalah kena buat, tapi aku tak kuat. Tapi nak cakap yang diorang ni sebenarnya, saya nak bagi tahu mungkin dekat luar sana yang pernah, yang tengah hadap benda ni, yang tengah rasa benda ni, saya nak bagi tahu korang teruskan kuat, sebab korang adalah sumber inspirasi kita orang yang bukan setakat sumber inspirasi, tapi korang adalah satu jalan untuk kami yang ada kelebihan ni bersyukur. Betul. Bila kita orang tengok korang yang struggle ni dapat satu kejayaan lain, dapat satu kenikmatan lain, yang kami ni yang sempurna serba ada ni, mungkin akan rasa macam kenapa dia boleh buat, kenapa aku tak boleh kan. Dan kita bersyukur dan aku balik dia, aku tengok mak ayah aku lepas aku menghadapi momen tu aku tengok balik kan, alhamdulillah. So saya rasa korang kena kuat dan jangan buat benda yang tak sepatutnya kena buat. Betul. Itu daripada saya. Tapi conclusion yang sebenarnya bukan daripada saya. Conclusion sebenarnya daripada Intan. So Intan mungkin boleh bagi sikit conclusion untuk tutup kita punya podcast hari ni. Okay, alright. So ini berkenaan kes penceraian lah Okay. So mungkin saya nak directkan juga kepada pasangan suami isteri dan juga yang dah ada anak kan, especially bila you guys dah melalui kiranya fasa penceraian, I know that it was very hard for you guys. Bahkan memang sangat susah lah untuk masing-masing. Kita perlu tengok juga kesusahan bukan pada perspektif diri kita sahajalah. No matter how hateful, how revengeful ke, tak puas hati ke kita kan dengan partner kita atas sebab tertentu lah kita perlu consider juga people around us. Okay, besides our children, akan ada family in-laws yang di mana mungkin after years kan, you guys dah like live together kan, mereka layan you guys dengan baik. So of course mereka anggap that you guys are their daughter, their son. Okay, so mesti penceraian ni memang meninggalkan kesan juga kepada parents in-law you guys. Okay, so apa yang saya ingin titipkan ialah cuba untuk membawa navigate this whole process dengan secara smoothly dan kurang kiranya macam kesan lah kepada orang sekeliling kita. Dan kalau boleh di mana kita meminta bantuan orang luar, go for it. Tak semestinya you guys nak capai kira di ambang perceraian baru you guys nak minta pertolongan luar. Sama ada you guys dah melalui fasa penceraian, after fasa penceraian, sebelum fasa penceraian, for every phase of conflict, just ask for help. Yang itu je yang saya ingin titipkan. Bukan untuk kebaikan kita sahaja, untuk anak kita juga, untuk family members kita yang lain juga. Okay, baik. Dengan itu, terima kasih datang. Sama-sama. Terima kasih jemput. Aku nak cakap. Dengan itu tamatlah. Bukan. Ini kau majlis moment. Sabar. Takut aku. Dengan itu. Dengan itu. Tak ada. By the way, terima kasih Intan sebab sudi terima jemputan kami. Sederhana. Terima kasih juga jemput. Podcast kami yang sederhana ni. Tapi insyaAllah saya yakin dengan podcast kami yang sederhana ni somehow akan memberi impak lah InsyaAllah kepada masyarakat memang yang kita harapkan orang-orang lain yang tonton kita punya podcast ni. Dan saya nak conclude sikit lah apa yang saya dapat. Bila saya tengok balik kan statement Intan daripada awal tadi, dia cakap yang sebenarnya penceraian ni tak menyebabkan kita tak memberi kesan kepada anak-anak dan tak memberi trauma kepada anak-anak pun sebenarnya. Dan somehow betul. Sebab kalau kita fikir kan, budak-budak mana faham maksud penceraian ni yang benda.
cerai, berpisah. Oh, okay, pisah. Nanti esok-esok jumpa balik. Macam tu. Tapi yang menyebabkan ia terkesan adalah disebabkan the byproduct of the penceraian tu, the divorce itself. Bila bercerai, kita perlu consider banyak benda. Kita perlu buat adjustment dari sudut tempat tinggal, dari sudut cara kita mendidik tu akan jadi berbeza. Ya, betul. Dan bila kita letak dekat rumah in-laws, mesti in-laws pun ada cara mereka tersendiri untuk mendidik anak-anak kita. Betul. Anak kita soon. Lebih kurang lah macam tu. Okay, betul, jadi betul. Saya rasa itulah dapatan. Itulah apa yang saya boleh concludekan daripada podcast kita pada hari ini. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Intan kerana sudi datang podcast kita. Dan bagi siapa-siapa yang belum subscribe, like, share, komen channel kita ni, jemput-jemput lah, subscribe, share, buat semua benda tu supaya supaya orang lain juga dapat terima manfaat yang sama. Betul. Okay, last sikit boleh? Sure. Based on perbualan kita tadi lah Okay, saya just nak minta maaf kalau ada terkurang ke kan, terkasar bahasa ke, ataupun mungkin some of perkongsian saya ni sedikit sebanyak macam menjentik kan, yang membuatkan mungkin you guys tertanya-tanya ke kan. So saya minta maaf kalau ada terkurang, tersalah ke, terkasar bahasa ke, dan yang baik ni datang daripada Allah. Okay, jadi kalau ada apa-apa persoalan ataupun permintaan pertolongan, jangan segan silu untuk reach out. Okay, alright. Itu je. Terima kasih semua. Okay, terima kasih. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Tunggu. Bye. Assalamualaikum. Bye.